Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada subjek Kaedah Penyelidikan Seksyen 4 Universiti Tun Usin Indonesia daripada kumpulan 2 akan membentangkan sebuah projek jana kuasa paip air IoT. Terlebih itu, nama saya ialah Akmal Akif bin Aminuddin bernombor matrik DB1800004. Saya akan menerangkan bab 1 pengenalan. Di dalam pengenalan terdapat pengenalan, latar belakang projek, tujuan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, skop kajian, kepentingan kajian, terminologi dan operasi, dan akhir sekali ialah rumusan. Bagi pengenalan, mempunyai intensif untuk loji tenaga hijau yang berteknologi tinggi. Seterusnya, dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan mengurangkan kesan terhadap iklim pada masa hadapan. Seterusnya, menggunakan sumber yang diperbarui seperti hidroelektrik ataupun solar. Dan akhir sekali, memanfaatkan lebihan sumber yang tidak digunakan, iaitu sumber-sumber tenaga yang dibuang. Seterusnya, dari segi latar belakang projek, tenaga kualiti air menyebabkan keadaan yang tidak baik seperti kebocoran dalam paip kerana tekanan yang meningkat dalam sistem bekalan air. Seterusnya, belum ada kajian pada alat simulasi yang dapat digunakan untuk menganalisis prestasi sistem hidrokuasa elektrik di dalam saluran air. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menghasilkan tenaga elektrik ketika turbin diputarkan dengan menggunakan hidro dan dilengkapi dengan IoT. Objektif kajian terdapat 3, iaitu mengurangkan kadar bil elektrik di dalam rumah, menggantikan sumber elektrik pada waktu tertentu seperti ketika menggunakan tandas atau menggunakan untuk akuarium seperti contohnya, dan menjadikan paip air IoT boleh digunakan di mana-mana tempat yang mempunyai air yang mengalir seperti sungai dan di dalam paip air. Persoalan kajiannya ialah bagaimana jana kuasa paip air IoT dapat mengurangkan kadar bil elektrik di dalam rumah. Seterusnya, sejauh manakah sumber elektrik yang digunakan dapat menggantikan pada waktu tertentu seperti bilik air dan pam air akuarium seperti contohnya. Dan bagaimanakah paip IoT menjadi boleh digunakan di mana-mana tempat yang mempunyai air mengalir. Skop kajian ialah dapat membantu pengguna-pengguna domestik berupaya menghasilkan tenaga elektrik sendiri dengan menggunakan air. Seterusnya, dengan menggunakan teknologi Arduino Uno di mana ia dapat digunakan untuk mengakses data dan juga dilengkapi dengan sistem IoT. Bagi kepentingan kajian ini ialah dapat membangunkan sebuah produk yang mengikuti matlamat pembangunan Lestari SDGs 2030. Pengguna domestik, pengguna yang berpendapatan rendah dan pengguna yang tinggal di kawasan pedalaman dapat menggunakan produk ini kerana dapat mengurangkan bil elektrik. Dari segi terminologi dan operasi untuk menghasilkan tenaga elektrik ketika turbin diputarkan dengan menggunakan hidro dan dilengkapi dengan IoT. Jadi pertama sekali ialah pengguna domestik. Pengguna domestik dapat menjadikan jana kuasa paip IoT ini sebagai alternatif. Seterusnya, dapat memantau penggunaan air, tenaga dan dihasilkan di dalam dan dipaparkan dalam telefon kerana produk tersebut dilengkapi dengan IoT. Seterusnya, bagi motor jana kuasa, motor yang mampu menghasilkan tenaga elektrik daripada sumber tenaga kinetik. Seterusnya, kaedahnya hampir sama dengan jana kuasa hidroelektrik. Bagi telefon pintar pula, telefon bimbit juga dilengkapi dengan antara muka pengguna yang lebih menarik, iaitu ringkas dan mudah difahami. Ia juga membolehkan manusia berhubung antara sambung lain, iaitu ada telefon pintar dan jana kuasa IoT dan berkomunikasi.
Seterusnya, ia menggunakan Arduino. Jadi Arduino ni merupakan sebuah alat pemprosesan yang boleh diaturkan dengan menggunakan bahasa komputer iaitu bahasa C. Arduino juga menggunakan operasi Linux yang secara bebas. Untuk IoT iaitu Internet of Things, Internet Benda, ialah berkaitan juga dengan salah satu evolusi industri 4.0. Ia juga melibatkan perhubungan dalam memindahkan perprosesian data ke dalam telefon pintar. Air sekali, tekanan air merupakan tekanan cecair yang melibatkan kedalaman cecair, ketepatan cecair dan kelajuan cecair, dan membawa perubahan dalam pusingan motor terhadap menghasilkan elektrik. Akhir sekali ialah untuk rumusan. Di sini kita boleh lihat bahawa ia merangkumi pelbagai isu iaitu penyertaan masalah, objektif kajian, kepentingan projek dan tujuan melakukan kajian ini untuk menjalankan projek. Berdasarkan bab ini, kita boleh ketahui bahawa projek ini mementingkan kepada pengguna domestik dan IoT dan jana kuasa elektrik dan juga SDG 2030. Di dalam bab ini juga dapat membantu pembaca dan pendengar gambaran awal tentang keseluruhan projek ini. Seterusnya, untuk bab 2 akan dibentangkan oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Akili bin Fauzi dengan nombor metrik DB180001. Saya merupakan pembentang yang kedua. Terusnya, dalam pembentangan ini saya akan membentangkan berkenaan bab 2 iaitu kajian literatur. Okey, ini adalah isi kandungan yang terdapat di dalam bab 2 ini. Antaranya adalah tenaga diperbaharui, hidroelektrik, penggunaan air domestik, penggunaan IoT dan akhir sekali rumusan. Seterusnya kita masuk kepada tenaga diperbaharui. Okey. Tenaga diperbaharui terdapat pelbagai jenis sumber. Antaranya adalah sistem solar, hidroelektrik, biogeosim, geoterma, air pasang surut dan juga angin. Okey, pada abad 21 ini, tenaga diperbaharui menjadi sumber tenaga yang utama bagi menghasilkan tenaga elektrik yang menurut kata Aslam pada tahun 2013. Okey, seterusnya laporan Malaysia Energy Statistik Handbook terdapat kurang 20% yang melibatkan sumber tenaga boleh diperbaharui di Malaysia ini dan 16.6%-nya adalah daripada hidro. Okey, Malaysia masih perlu mengurangkan lagi penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti arang batu dan juga gas asli. Okey sekali, menurut Wan Shakirah pada tahun 2019, kerajaan Malaysia menyasarkan 20% penggunaan tenaga diperbaharui menjelang pada tahun 2025. Seterusnya kita masuk kepada subtopik hidroelektrik. Okey, menurut Syukur pada tahun 2019, tenaga hidroelektrik ini adalah tenaga yang ditukarkan daripada pengaliran air secara kinetik kepada tenaga elektrik. Itu merupakan tenaga hidroelektrik. Okey, di Malaysia terdapat 2559.9 megawatt tenaga yang dihasilkan dengan menggunakan hidroelektrik ini. Seterusnya adalah terdapat 20 stesen jana kuasa hidroelektrik ini yang mana ianya dikawal selia oleh tenaga TNB iaitu Tenaga Nasional Berhad, Sarawak Hydro Sendian Berhad dan juga Sabah Electricity Sendian Berhad. Seterusnya, untuk mengurangkan penglibatan skala besar berdasarkan laporan Peninsula Malaysia Generation Development Plan
pada tahun 2020 perlu membangunkan seperti biogesim, biogas dan hydromini. Sebenarnya adalah mini hydro lebih efisien dan kos yang berpatutan kerana hak milik persendirian menurut kata Eaton pada tahun 1997. Kita lihat pula kepada poin yang last sekali, iaitu penglibatan hidroelektrik dalam penggunaan domestik disertakan dengan penglibatan tenaga hidro secara saluran air yang melibatkan sistem bekalan air oleh pihak utility menurut kata Embele pada tahun 2019. Okey, ini adalah senarai stesen mini hidro yang terdapat di Malaysia dan jumlah kapasitinya. Seperti yang kita lihat ini. Pahang di negeri Pahang, Rompin dan Bentong, Perak, Tanjung Malim, Tapah, ada 3 tempat, iaitu Tanjung Malim, Tapah dan Kuala Kangsar, Kedah, Balin dan Kulim, Kelantan, Kuala Kerai dan Jeli, dan satu di negeri Terengganu. Seterusnya kita akan lihat pula kepada subtopik penggunaan air domestik. Yang pertama, tenaga elektrik yang dibekalkan di Malaysia ini merupakan majoriti hasil daripada hidroelektrik kerana bentuk muka bumi yang penuh dengan pengaliran air yang banyak dan baik. Yang kedua adalah Malaysia masih bergantung kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti gas asli dan arang batu berdasarkan Malaysia Energy Statistics Handbook Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Yang ketiga adalah penggunaan air domestik dalam menghasilkan tenaga yang boleh diperbaharui dapat memaksimumkan pengaliran air secara tidak langsung, dapat menghasilkan tenaga elektrik untuk kegunaan setempat. Poin yang keempat adalah penggunaan air domestik sebagai hydromini dapat mengurangkan pembaziran air secara tidak langsung. Ianya dapat memelihara air yang digunakan. Dan akhir sekali adalah tekanan air yang dibekalkan pada paip kerajaan Malaysia ini kurang stabil. Jadi terdapat pelbagai alatan yang dapat meningkatkan tekanan air supaya tenaga hidro yang dihasilkan dapat pada kadaran yang tetap dan stabil. Seterusnya kita masuk kepada penggunaan IoT, iaitu atau lebih dikenali dengan Internet of Things. Okey, Internet of Things ini adalah sambungan daripada internet ke dalam peranti fizikal dan objek yang selalu digunakan. Pelbagai jenis peranti yang terdapat kita lihat antaranya elektronik, sambungan internet dan lain-lain bentuk perkakasan seperti sensor yang mana ianya boleh dilihat dan boleh dikawal daripada jarak yang jauh. Okey, seterusnya IoT ini juga menurut Khodadadi pada tahun 2016. IoT ini juga dikenal pasti sebagai penyumbang untuk mesin-mesin, manusia ke mesin dan interaksi manusia dengan alam sekitar. Konsep IoT pula ialah untuk mengawal atau mengambil data dari jarak jauh supaya boleh diakses setiap masa dan tidak kira masa dan tempat. Jadi kita boleh mengawalnya dengan menggunakan konsep IoT ini, kita boleh mengawalnya melalui jarak yang jauh. Okey. Ini adalah contoh seperti yang gambar rajah yang anda lihat, ini adalah contoh bagaimana IoT ini berfungsi. Dan akhir sekali rumusan bagi bab 2 iaitu kajian literatur ini. Penghasilan janakuasa hidro dengan menggunakan air domestik dan dapat dipantau secara IoT. Seterusnya, gambaran awal kajian adalah bahawa janakuasa adalah untuk kegunaan domestik
yang mana ia dapat memberikan banyak kebaikan kepada warga setempat. Dan akhir sekali, dengan pemantauan secara IoT dapat meningkatkan lagi kadar produktiviti untuk produk ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal bin Muhammad Fauzi, bernombor metrik DB180-140. Pada kali ini, saya ingin menyambung pembincangan daripada rakan saya berkaitan dengan kaedah pendidikan. Saya teruskan dengan bab 3, iaitu berkaitan dengan metodologi. Isi kandungan bagi bab 3 adalah terdapat 8 perkara. Yang pertama sekali adalah metodologi projek, yang kedua justifikasi pemilihan projek, yang ketiga fasa analisis, yang keempat fasa pembangunan, yang kelima perkakasan dan perisian, yang keenam operasi kajian, yang ketujuh gambar rajah blok, dan yang ke-8 adalah pita. Ini merupakan metodologi projek. Untuk metodologi projek, terdapat dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama sekali adalah System Development Life Cycle, atau singkatannya SDLC. SDLC kita lihat dekat paparan skrin. Terdapat 6 langkah. Yang pertama sekali adalah Planning, Analysis, Design, Implementation, Testing and Integration, dan akhir sekali adalah Maintenance. Step-step ini digunakan supaya kita dapat menyelesaikan kita punya projek dengan jayanya dan menghasilkan projek yang berkualiti. Untuk pendekatan yang kedua adalah borang pengesahan pakar. Untuk borang pengesahan pakar, kita tahu bahawa apabila kita melaksanakan sebuah kajian dan sebagainya, kita akan ada supervisor ataupun pakar yang memantau. Dan setelah selesai projek tersebut, pakar akan mengesahkan bahawa projek tersebut adalah projek yang berkualiti dan boleh menghasilkan suatu produk yang berfungsi dengan baik. Untuk justifikasi terdapat beberapa model SDLC. Kita lihat dekat paparan skrin. Yang pertama sekali adalah model waterfall. Kita tengok model waterfall, dia punya pergerakan seperti air terjun. Daripada atas turun ke bawah, daripada requirement analysis, system design, implementation, testing, development, dan akhir sekali adalah maintenance. Ini dia terus ke bawah. Untuk iteratif, dia seperti waterfall, tapi kita boleh lihat dekat testing. Once testing ada problem, dia akan kembali balik ke analysis dan turun balik ke design, coding, dan sehingga selesai lah. Dan lepas testing itu berjaya, akan pergi kepada implementation. Ini adalah agile dan spiral. Untuk agile, dia lebih kepada sekiranya requirement tak berhasil, dia kembali kepada test and feedback. Maksudnya dia akan pergi ke satu komponen, jika tak berhasil, akan kembali lagi ke komponen asal. Untuk spiral, kita lihat dia berbentuk seperti spiral line, dia punya step. Yang akhir sekali adalah V-shape. Untuk V-shape ni kita boleh lihat dia punya bentuk susunan flow seperti bentuk V. Dan kita boleh lihat dia akan ada dua, bermula daripada requirement, turun kepada coding, dan berakhir dengan acceptance testing. Maksudnya testing itu telah berjaya, ataupun bermula daripada planning terus ke coding. Maksudnya dia akan ada dua permulaan, sama ada requirement ataupun bermula daripada planning terus ke coding. Terus untuk terangkan, untuk projek kami, iaitu projek tenaga hidro dengan menggunakan IoT. Projek ini sesuai menggunakan model V-shape. Sebab kita tahu yang V-shape ni adalah classic waterfall. Maksudnya dia adalah waterfall yang telah dikembangkan. Dan untuk V-shape,
kaedah V-shape ini, V-shape merupakan kaedah yang tidak fleksibel, tetapi dia senang untuk digunakan kerana setiap komponen menggunakan penilaian yang tetap lah, maksudnya dia strict dari segi penilaian. Jadi bila setiap ujian dan sebagainya digunakan secara tegas dan strict, kita akan dapat handle ataupun menguruskan projek ini dengan mudah. Ini adalah fasa analisis. Fasa analisis iaitu fasa pertama dalam pengurusan kajian. Kita tahu yang bila kita ingin memulakan satu kajian, kita akan buat analisis, mengumpulkan maklumat secara sekeliling dan seterusnya menggunakan kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif yang kita tahu adalah temu bual pakar. Kita tanya berkaitan pendapat pakar. Seperti mana kalau contoh saya ataupun kumpulan kami ingin melakukan berkaitan dengan penjanaan tenaga hidro, jadi lebih baik bertanyakan kepada pakar berkaitan dengan tenaga renewable, tenaga yang boleh dijana, dan dia akan memberikan input yang seperti ini. Kita tahulah untuk melaksanakan produk ini. Dan seterusnya adalah fasa reka bentuk. Setelah selesai mendapatkan input-input daripada pakar, daripada sekeliling, kita akan mulakan fasa reka bentuk. Prosesnya adalah pertama sekali adalah kajian permasalahan, kajian awal dan seterusnya adalah perancangan kajian. Ini adalah fasa pembangunan dan pengujian. Terdapat 5 fasa. Yang pertama sekali adalah fasa pembangunan, yang kedua proses pengujian, yang ketiga ujian kebolehfungsian, yang keempat fasa pelaksanaan, dan akhir sekali adalah fasa penilaian. Fasa-fasa ini berkait rapat juga dengan SDLC tadi. Sebenarnya tahu bermulanya satu produk untuk kita hasilkan, kita akan mulakan dengan fasa pembangunan. Setelah kita membangunkan, kita akan buat pengujian sama ada produk tersebut berfungsi, maksudnya dari segi pengiraan berapa yang akan dihasilkan dan sebagainya. Untuk ujian kebolehfungsian ini, kita nak uji pada tempat yang kita akan gunakan. Sebagai contoh, kalau untuk projek kami berkaitan dengan tenaga jana kuasa tenaga hidro menggunakan IoT ini akan dipasang di pipe-pipe rumah ataupun pipe-pipe domestik. Jadi sama ada ia berfungsi ataupun tak. Sekiranya berfungsi, kita akan pergi pada fasa yang keempat, adalah fasa pelaksanaan. Kita laksanakan benda itu, dan akhir sekali fasa penilaian, sama ada kita punya produk itu dapat menghasilkan tenaga hidro yang jitu ataupun tidak. Ini adalah perisian dan perkakasan. Kita boleh lihat untuk perisian yang digunakan adalah Arduino Uno, dan untuk coding kita menggunakan Arduino Compiler. Untuk ini berkaitan dengan monitoring, kita akan pantau dalam tempoh masa sehari, seminggu, sebulan, berapakah kuantiti yang dihasilkan oleh jana kuasa tenaga hidro. Untuk perkakasan, terdapat 4 perkara yang dititik beratkan dalam perkakasan ini. Yang pertama sekali adalah model turbin, yang kedua adalah model drivetrain, dan yang ketiga model penjana PSMG, dan akhir sekali adalah Internet of Things IoT. Ini kita lihat untuk model turbin. Model turbin ini kita tahu bahawa turbin merupakan komponen utama ataupun komponen yang mempengaruhi projek berkaitan dengan tenaga hidro, kerana turbin ini akan mempunyai ciri-ciri yang berbeza sekiranya digunakan di sungai. Bilah turbin adalah berbeza dengan turbin yang digunakan untuk tempat-tempat yang kecil ataupun tempat-tempat yang menggunakan pipe lah, supaya kita dapat meningkatkan penghasilan tenaga. Jadi untuk projek kali ini kita akan menggunakan model turbin PSMG. Ini adalah model drivetrain. Model ini adalah untuk kita menukarkan tenaga kinetik air, dan tenaga kinetik air kita akan tukarkan kepada tenaga mekanikal yang berguna. Jadi tenaga mekanikal
adalah untuk kita menjana tenaga elektrik lah untuk menggerakkan motor. Ini adalah model penjana PSMG, generator yang kita gunakan untuk penjanaan tenaga hidro dengan pemantauan IoT. Dan seterusnya adalah Internet of Things. Kita tahu Internet of Things digunakan secara meluas dalam era ini, iaitu IR 4.0. Jadi IoT ini dapat membantu ataupun dapat menjimatkan masa manusia. Kerana bila menggunakan teknologi ini, setengah perkara dari manusia ataupun kudrat manusia tidak dapat memantau. Jadi kita gunakan teknologi ini untuk memantau dan memastikan sama ada produk ataupun tenaga yang dihasilkan itu adalah sesuai dan stabil. Ini adalah operasi kajian. Kita boleh lihat flow untuk kajian ini. Tentang saya adalah yang kita mula kajian tentang pasti masalah kumpul maklumat. Lepas masuk fasa reka bentuk, kita akan lakar awal penghasilan produk. Lepas tu masuk pembangunan, kita akan sediakan bahan apa yang diperlukan seperti motor, turbine, seterusnya Arduino Uno. Lepas tu untuk pelaksanaan kita bina. Lepas tu kita akan masukkan program dalam Arduino Uno. Kita akan masuk fasa pengujian, sehingga tidak berfungsi, kita akan pilih sehingga berfungsi, produk itu akan selesai dan sedia untuk diuji. Kita boleh lihat. Ini adalah lita untuk projek yang ini. Kita boleh lihat untuk permulaan awal ada motor, tekstur dan ada LM7432 ni adalah microcontroller yang akan mengawal ni. Lepas tu akan ada Arduino. Arduino akan memantau tenaga. Ini adalah gambar raja blok. Mulai pada motor jana kuasa, bateri lithium untuk kita menyimpan bateri, Arduino untuk memantau, Wi-Fi untuk linkkan dengan smartphone atau minta komputer juga dan sebagainya, dan akhir sekali akan ada output power lah, penghasilkan tenaga. Ini adalah rumusan untuk bab 3. Terdapat untuk menghasilkan sistem bekalan tenaga air ini ada 3 model yang harus kita pertimbangkan, iaitu yang saya sebutkan tadi adalah model turbine, yang kedua adalah model drivetrain, yang ketiga adalah model penjanaan PSMC. Okey, jadi untuk prestasi model, semua perkara di atas telah mencapai dan sesuai dengan objektif kajian ini. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar berkaitan dengan penjanaan tenaga hidro dengan menggunakan IoT. Jadi itu saja daripada kumpulan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.